Assalamualaikum and very good evening. Today I would like to share with you regarding what is psychology all about, and also maybe we can relate to the uh, topic or area regarding mental health. Alright, so psychology is all about a scientific study of mental and behavior. Well, so what is the issue now is about why we want to learn, we want to measure, or else we want to explore regarding the school of thought of psychology. There's a various reason. Tuan-tuan dan puan, apa itu psikologi? Psikologi adalah satu bidang yang sebenarnya untuk kita meneroka diri kita dan juga persekitaran. Sudah pasti psikologi ini diukur ataupun disantuni melalui penyelidikan yang empirical, genuine, mempunyai evidence. Kita mampu mengenali diri kita dan mengenali orang di persekitaran. Saudara dan saudari, manusia seperti kita, tidak kira siapa kita juga mempunyai sedikit sebanyak tekanan. Tidak kira saudara seorang CEO, seorang eksekutif, seorang presiden, seorang perdana menteri, jemaah menteri, menteri kabinet, ketua jabatan. Mungkin juga dalam demografi yang berbeza, kanak-kanak, remaja, dan siapa saja, Federal State Local Government JLC Company. Sudah pasti kita berhadapan dengan pelbagai manusia. Saudara perlu faham bahawasanya manusia ini unik seperti jari kita. Ia tidak sama. Begitulah manusia. Mereka dipengaruhi oleh parenting skills, latar belakang keluarga. Dan mereka ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh persekitaran. Siapakah mereka berkawan, bergaul. Mereka mendapat pendidikan. Daripada siapa? Dan ingat, faktor tolakan dan tarikan terhadap seorang individu juga mempengaruhi perlakuan tingkah laku, kematangan, tindak balas, dan apa yang mereka zahirkan. Saudara, apa yang ada dalam minda kita ini disebut paradigm ataupun kerangka rujukan. Dan apa yang ada dalam ini, minda kita, our brain, ianya adalah sesuatu yang telah kita programkan atau kita abadikan dari segi long term and short term. Apa yang kita pelajari, kita jadikan ianya sebagai satu prinsip. Perkara yang sudah diset dalam minda kita, apa yang saudara fikir dan apa yang saudara percaya telah dibukukan dalam storage kita. Maka inilah yang akan kita terjemahkan apabila kita bergaul berhadapan dengan masyarakat, keluarga, jiran tetangga, persekitaran kita. Apabila saudara mampu memahami bahawasanya setiap manusia mereka mempunyai tekanan ataupun di dalam mereka bergaul dengan internal dan external stakeholders ataupun mana-mana individu, sebagai CEO, sebagai eksekutif, sebagai presiden, sebagai siapa saja. Saudara jangan lupa, pernahkah saudara di dalam organisasi, institusi, company, saudara berhadapan dengan mana-mana individu, tidak kiralah pekerja biasa, kaki tangan biasa, maupun CEO, maupun mereka-mereka dalam hierarki yang lebih tinggi, ketua jabatan, yang menghentak meja. Ketua jabatan apabila bercakap dengan nada suara yang tinggi, selalu marah,
apabila beliau mempenguruskan masyarakat. Gaya bahasa verbal and non-verbal, reaksi beliau tidak mahu mendengar pandangan mungkin ahli-ahli masyarakat. Beliau akan menghentak meja. I am the CEO. I am the leader. I am the one ruling this organization. If you don't like to work here, please get out from this system. I disagree. I'm the manager. I'm the executive. I'm the one, CEO. Katakan. Ataupun guru disiplin sekolah. Pernahkah saudara berfikir ataupun boleh flashback? Long term memory and short term memory. Short term yang baru kita fikir, yang long term itu perkara lama. Saudara, long term memory. Apabila perhimpunan ataupun disebut bersama pengawas di sekolah, guru disiplin marah sambil membaling buku ataupun membaling kerusi. Pernah saudara lalui? Dia marah terhadap ketua pengawas dan pengawas kerana disiplin pelajar sangat merudum. Ataupun pengawas gagal hadir menjalankan tugas pada waktu yang dikerah. Ada juga sesetengah, bukan semua, segelintir guru yang mudah sangat merotan, mencubit dan seterusnya menampar pelajar. Ada sebab, tetapi saudara perlu faham dalam term psikologi. Dalam psikologi kita tidak memberi keutamaan kepada punishment. Punishment atau hukuman itu adalah satu pilihan yang terakhir. Namun dalam psikologi kita menggunakan terapi. Kita meneroka klien kita. Counseling secara individu dan counseling kelompok. Counseling kelompok bererti kita buat dalam kumpulan. Manakala counseling bersama klien kita secara perseorangan, kita buat counseling individu. Saudara dan saudari, kita perlu faham bahawasanya psikologi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita terokai. Manusia seperti kita, kanak-kanak, remaja, wanita, golongan dewasa, warga tua, siapa saja, kita mempunyai potensi diri. Setiap manusia mempunyai kekuatan, kebolehan tersendiri. Tetapi kita sebagai pakar sarjana maupun mereka yang expert dalam bidang mestilah meneroka. Ingat saudara, ramai kaunselor yang sentiasa memberikan solusi cadangan terhadap masalah klien ataupun individu yang datang berjumpa mereka. Soalan saya, adakah saudara pernah mengalami? Saudara berjumpa dengan seorang profesor, scholars, sarjana, think tank, psikiatris, kaunselor. Saudara meluahkan masalah saudara, tekanan saudara. Namun pernahkah saudara berpengalaman? Kaunselor, psikiatris atau mereka yang expert dalam field berkaitan dengan mungkin kejiwaan. Kaunselor, terapis, psikologis memberi cadangan kepada kliennya. Kalau anda berhadapan dengan masalah keluarga atau berhadapan dengan masalah pelajar atau berhadapan dengan masalah majikan atau berhadapan dengan pengurusan anda, maka anda perlu melakukan perkara ini dahulu. Kemudian yang kedua ini dan ketiga yang ini. Saudara, adakah itu satu pengendalian sesi kaunseling yang betul? Tetapi ramai kaunselor, psikiatris, pakar-pakar dalam bidang ilmu kejiwaan yang melakukan perkara yang saya sebut tadi. Betul atau tidak metod sesi kaunseling itu? Apa yang saya belajar daripada scholars, profesor pakar, Profesor Datuk Dr. Tajuddin Ninggal,
Prof. Syafiq, UTM Skudai, dahulu cukup lama, mungkin 15 tahun lepas, saya masih ingat, bahawasanya kita hanya berperanan sebagai pemudah cara, meneroka, dan klien kita akan memberikan alternatif plan A, plan B, plan C. Alternatif pertama, kedua, ketiga. Kita meneroka dan kita akan bertanya kepada klien kita di dalam sesi kaunseling kelompok dan individu, apakah sebenarnya? Apabila klien itu berhadapan dengan satu isu atau masalah, maka klien itu akan ditanya, dalam keadaan sedemikian, pernahkah saudara atau saudari mendengar orang lain juga berhadapan dengan masalah yang sama, persekitaran, tekanan yang sama? Maka apakah solusi yang pada kebiasaannya dilakukan oleh rakan-rakan atau orang lain? Mungkin saudara-saudari pernah membaca dalam artikel, jurnal atau mendengar jiran terlibat, ahli keluarga. Sila berikan apakah solusi yang mereka selalu lakukan. Solusi A, solusi B, solusi C. Mengapa alternatif A, alternatif B, alternatif C? Sebab kalau alternatif itu tidak berjaya, plan A tidak berjaya, klien itu ada plan B. Tidak berjaya plan B, ada plan C. Begitulah. Saudara. Baik, berkaitan dengan isu mental health ini. Pelbagai sarjana, scholars, profesor dan sesiapa sahaja menyatakan bahawa 1/10. Bererti dalam satu kajian menunjukkan bahawa wanita atau suri rumah tangga mengalami tekanan jiwa. Dalam 10 wanita ada seorang, 1/10. Mengapa? Mungkin burden, tekanan, kerja di rumah, menjaga anak, mencari rezeki dan sebagainya. Suami, majikan dan sebagainya. Atau tidak mendapat satisfaction, tidak satisfied. Dia pendam, dia peram di jiwa. Dia tidak share dengan orang yang dipercayai, atau orang yang boleh memberikan dia pandangan yang lebih fleksibel, tetapi pandangan itu bukan menyelesaikan masalah dia atau memberikan dia alternatif atau cadangan. Cumanya, saudara perlu faham, apabila kita mengadu, bersembang dan kita meluahkan perasaan kita, ianya juga adalah terapi. Selain daripada kita melakukan perkara yang kita seronok, suka, malahan meluahkan perasaan kepada orang yang kita percayai dan yakini itu penting. Namun, anda perlu ingat, bukan semua orang anda boleh percaya. Ingat saudara, dalam psikologi, siapakah yang perlu dipercayai? Baik saudara. Yang perlu dipercaya adalah diri anda sendiri. Trust yourself. Love yourself. Believe yourself. And then trust your God, believe your God, love your God. Mengapa? Sebab dia, apabila kita percaya orang, rambut sama hitam, hati lain-lain. Rambut masih hitam, masih hitam, alhamdulillah. Baik saudara, rambut sama hitam, hati lain-lain. Ingat, saudara, apabila saudara berkongsi pandangan, berkongsi masalah, tidak semestinya orang yang mendengar itu dia bersangka baik. Saudara perlu percaya diri saudara, percaya Tuhan saudara. Manusia ini boleh berubah. Tetapi sekiranya anda mahu mendapatkan hikmat terapi, ataupun anda mahu mendapatkan pandangan pihak kedua, cari orang yang ahli dalam bidang. Dan ingat, kaunselor, psikiatris, psikologis tidak boleh sama sekali berhubung atau mengambil peluang kesempatan kepada klien. Kalau saya kaunselor, saya nampak seorang perempuan cantik, gebu, ataupun saya lelaki, saya nampak seorang wanita, saya melihat sedang menjalankan sesi kaunseling atau terapi, akhirnya dia ada masalah rumah tangga atau masalah dengan majikan dan sebagainya, saya jatuh hati dan jatuh cinta. Salah itu dari segi etika. Kita mesti ada prinsip, ada integriti, ada etika.
Kerahsiaan perlu dijaga. Semua dokumen atau apa yang kita maklum tentang sesi terapi itu dan sesi kaunseling individu atau kelompok tak boleh didedahkan kepada sesiapa. Itu sulit. Yang kedua, tidak boleh jatuh hati, bawa lari. Tak boleh bawa lari. Ya, ataupun hasut memujuk klien kita, bawa ke Amerika, bawa ke Thailand, Songkla, bawa ke Johor, bawa ke Sungai Udang, mana saja. Ya, Masjid Tanah, tak boleh. Dengan klien kita ataupun dengan sesiapa yang kita berhubung, perempuan atau lelaki, kita menggunakan peluang dan kesempatan. Itu salah. Tetapi ramai juga kaunselor yang melakukan perkara sedemikian. Dia mendengar, menyantuni, akhirnya dia jatuh cinta. Laki orang, isteri orang. Ya. Jadi, saudara perlu jaga etika. Saudara boleh bernikah, berkahwin, berkawan dan sebagainya, tetapi bukan dengan klien yang ada rekod sedang ada satu terma perjanjian, sesi sedang berjalan dengan saudara. Kemudian kalau itu menjadi isu, ia sangat-sangat memberi kesan impact kepada profesion saudara. Ingat pesan saya. Saudara, psikologi dan juga mental health adalah satu bidang yang sangat-sangat terbaik. Tolong mendalami, belajar. InsyaAllah saudara akan terus ke hadapan dan boleh membantu diri, keluarga, jiran, masyarakat dan juga manusia di luar sana. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.